Ustaz Abdullah Khairi. Nak tahu kita baik tak baik bila kita mati esok. Orang tak cerita dah keburukan kita, betul tak? Ada tak orang cerita? Kalau orang cerita tu teruklah kita. Contohnya tuan-tuan, kalau kata Nabi Ibrahim ada orang jahat namanya Namrud. Kalau Nabi Musa ada orang jahat namanya Firaun, Qarun, Haman, ada orang jahat. Kalau kata Nabi Isa namanya Herodes. Kalau Nabi Muhammad namanya Abu Jahal. Saya nak tanya, orang jahat ni mati, ada tak orang bagi nama balik nama dia? Ada tak nama Muhammad Firaun? Anak nama apa? Anak saya bagi nama Ahmad Namrud. Ada tak? Orang tak bagi nama. Tetapi bila dia tu baik, orang bagi nama dia. Contohnya nama Harun, nama Musa, nama Isa. Sampai sekarang ada. Saya nak tanya, siapa sini nama Musa? Tak ada. Semua jahat. Orang sekarang tak nak bagi nama Musa Harun. Dia tak glamour. Dia bagi nama apa? Damia. Betul tak? Damia tu maksud dia darah yang keluar. Dam. Dia kena damia. Tu kaedah tu, tulis tu. Kalau damia tu dam, darah. Sebab tu kalau bagi nama, tanyalah ustaz. Nama anak saya, jangan buat susah-susah. Nama Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Siapa? Aku lah. Bagi nama simple-simple lah. Anak saya bagi nama Aminah. Anak saya bagi nama Aminah. Yang kedua bagi nama Mawaddah. Senang orang panggil kan? Anak yang ketiga nama Ahsanah. Sebab saya dah tengok anak saya tu nak bagi jadi baik. Kalau Hasan baik, saya ambil isim tafdil Ahsan. Jadi saya buat macam mana? Dia perempuan, saya tambah ta marbutah Ahsanah. Macam dia Husin, nak bagi baik Ahsin. Jangan buat insin. Itu gila tuan-tuan. Kalau Husin baik, Hasan baik. Kalau nak lebih baik, Ahsin. Kalau Hasan, Ahsan. Kalau kecil, Saghir. Kalau nak kecil, Asghar. Kalau kabir besar, nak lebih besar, Akbar. Sebab tu kita azan Allahu Akbar. Allah besar dah, tak ada besar lagi dah. Tak ada orang azan Allah Kabir, Allah Kabir. Tak ada. Sebab Allah tu besar dah. Tapi ada di kalangan kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib dia duduk basuh kereta lagi. Ni kereta aku lebih besar. Dia tak faham. Sebab tu nama ni tuan-tuan bagi yang elok. Sebab kita ambil yang elok. Orang yang jahat kita tak ada bagi nama. Contohnya nama apa? Nama Abu Jahal ada. Ada tak orang bagi nama Abdullah Ubay? Ada sini? Tak ada. Abdullah Khairi ada. Abdullah Hatim, Abdullah Hakim. Ambil yang baik-baik. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita jadi yang baik. Alhamdulillah ni Ustaz Ahmad. Lepas tu apa dah lepas tu? Lepas tu Allahumma ajirna minan nar. Betul tak? Tadi sebut tak? Sebut kan? Allahumma ajirna. Siapa sebut 70 kali, jamin dia Allah jauh daripada api neraka. Saya nak tanya, duduk seorang sebut tak? Tak ada. Ni bid'ah. Bang, ni Quran. Ni bukan Quran, katalah ni Quran. Tuan-tuan tahu Quran ini Nabi tulis kan? Nabi hanya membaca. Baca yang paling tepat dengan Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat pergi jumpa, ya Rasulullah, bila engkau dah meninggal, macam mana kami nak tengok Quran yang paling tepat daripada lidah kamu, daripada Jibril? Maka kata Nabi, yang paling dekat dengan aku dan bacaan aku ialah Abdullah bin Mas'ud. Hebat Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, masa tu ramai orang hafal Quran. Zaid bin Sabit, di antaranya lagi Sayyidina Ali hafal Quran. Ni banyak ni orang-orang yang hafal Quran ni. Dalam peperangan Siffin tuan-tuan, dalam peperangan ramai orang yang hafal Quran ni mati. Bila mati masa tu tuan-tuan, di antaranya dalam peperangan Mu'tah, ramai orang hafal Quran mati. Bila mati sahabat tu tengok Quran ni dihafal. Masa tu mereka menulis sendiri di pelepah-pelepah taman dengan kulit-kulit kambing. Saya nak tanya, Nabi suruh tak? Sebab tu jangan kata bid'ah. Apa yang tak dibuat Nabi bid'ah, salah. Nabi tulis tak? Nabi tak suruh pun tulis. Tapi sahabat tulis di pelepah taman, tulis di kulit kambing. Bila dah tulis tuan-tuan, letak simpan sendiri. Zaman Sayyidina Osman bin Affan,
dikerahkan tuan-tuan. Zaid bin Sabit suruh, tolong kau tuliskan Al-Quran ini. Maka dikumpul, maka dinamakan Quran yang tulis di zaman Khalifah Uthman bin Affan Mashaf Uthmani. Itu yang kita baca. Sebenarnya Mashaf Uthmani, kalau tuan-tuan pergi dekat Uzbek, tuan-tuan akan tengok kitab Quran yang ditulis tu sebesar meja ini dan tebalnya ni. Cuba tuan-tuan bayang, kalau yang tu ada seorang-seorang, tuan-tuan baca tak? Besar ni pun tak baca, tambah besar ni. Ni tebal ni. Dan di Uzbek tuan-tuan pergi tengok di muzium dia, Quran itu masih ada darah Uthman bin Affan ketika dia baca Quran, dia dibunuh. Ada di Uzbek. Quran tu tuan-tuan, saya tengok sendiri, Quran itu tak ada titik. Bila tak ada titik, saya nak tanya, Quran ini zaman Nabi suruh kumpul tak? Tak ada. Tapi sahabat kumpul, maka itu bid'ah. Walaupun bid'ah, tapi bid'ah itu ialah bid'atul hasanah ataupun bid'atul huda, kata Imam Nawawi. Bid'ah yang baik. Sebab kalau tak dikumpul, kita tak boleh baca Quran. Kemudian tuan-tuan, bila dikumpulkan, masa tu tuan-tuan, Islam tersebar sampai Khurasan, tersebar sampai Sepanyol. Orang sana mereka tak tahu bahasa Arab, Quran itu tak boleh baca. Sebab ba dengan ta tak ada titik, jim dengan ha tak ada titik, kha tak ada titik, nak baca macam mana? Kan? Nak baca macam mana? Alif lam mim, okey lah. Macam saya duk ajak budak-budak pakai kaedah iqra. Kan? Alif fathah, alif du atas a. Tak payah baca dulu alif di atas a, ataupun dulu mengaji Arab, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Sekarang ni baca kaedah iqra, abata, betul tak? Dia bunyi terus, kan? Babibu, saya ajar pak menakan saya, babibu, dia tambah babi buta. Orang ajar betul. Kan? Saya ajar abata, akhirnya dia orang boleh baca. Tapi bila datang iqra kelima, dia orang tak boleh baca. Sebab masa tu dia ajar alif lam mim. Budak ni akan baca apa? Alamak, pening kita. Sebab tak ada baris. Maka tahun 83 Hijrah, seorang tuan-tuan panglima perang di bawah Khalifah Malik bin Marwan, namanya Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Hajjaj ni kalau tuan-tuan baca sejarah, dia di antara panglima yang cukup tegas membunuh para ulama dan para sahabat. Ni Hajjaj, tapi jangan tengok kejahatannya, ada kebaikannya. Di antaranya dialah yang memberi titik kepada Al-Quran. Hajjaj tu, tuan-tuan tahu Hajjaj siapa? Hajjaj ni, Allah, dia jadi imam sembahyang. Dia ni imam sembahyang, tapi siapa yang tentang dia bunuh. Di antara sejarahnya, dia pernah membunuh seorang waliullah namanya Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ni tuan-tuan, cerita sikit lah Hajjaj ni. Sa'id ni waliullah, dia hidup zaman Hajjaj, dia duduk di rumah dia. Hajjaj duduk macam ni lah, dalam istana dia, dia gubernur Mekah. Dia kata, pengawal, man minkum la yaghfini, siapa di kalangan kamu semua ni yang tak takut dengan aku? Punya dahsyat tu. Pengawal angkat tangan, ada yang tak takut dengan kamu, namanya Sa'id ibnu Zubair. Dia kata apa? Pergi rumah Sa'id, panggil dia, aku nak jumpa. Angkuhnya gubernur, pergi. Pengawal pergi rumah Sa'id, ketuk pintu. Sa'id keluar, ada apa? Hajjaj nak jumpa kamu hari ni, jom ikut saya. Sa'id ni wali Allah. Dia masuk tuan-tuan, dia ambil wuduk di depan pengawal tadi. Dia tukar baju dia, baju putih. Dia solat 2 rakaat. Habis dia keluar, pengawal tanya, wahai Sa'id, kenapa ambil wuduk? Kenapa pakai baju putih? Kenapa solat 2 rakaat? Dia kata apa? Wali Allah, hari ini wuduk aku wuduk yang terakhir. Solat aku solat terakhir. Jubah putihku ini ialah kain kafanku. Tengok, wali Allah, dia tahu bila dia nak mati. Kita tak tahu. Contohnya Datuk Dr. Harundin, tuan-tuan tahu tak, ketika dia nak pergi ke Amerika nak operate, dia bagi tahu dekat Hamdi anak dia, dalam akaun bapa ada 400,000, tolong bagi kat masjid-masjid ni. Macam nampak Hamdi kata, bapa ni tak balik dah. 400,000 tuan-tuan.
Bila Datuk Harumuddin mati tuan-tuan, baru timbul masjid ini dia bayar bil, masjid ni dia bina, masjid ni dia yang renovate. Ni tuan-tuan tengok kebaikan yang dibuat. Ni dia tahu macam dia nak mati, lalu dipegang tangan bawa masuk dalam istana Hajjaj. Hajjaj duduk dalam sombong, dibuka pintu, Said ni 76 masuk. Man anta? Dia tanya, siapa kamu? Ni soalan sombong. Hang siapa? Lebih kurang macam tu lah. Hang siapa? Said jawab, ana Said ibnu Zubair. Said tu maksud dia, Said tu bahagia. Tuan-tuan bagi nama anak Said. Bila Said dia bagi apa? Teruk betul orang. Tidak. Kalau Said bagi aduh, saya tahu orang kampung saya. Kalau Hasan bagi apa? Can, Pak Can. Allah. Kalau Abdullah lagi teruk, lah. Semua Pak Lah. Lepas tu gelar pula tu, Pak Gelah Cowboy. Kampung saya kalau bagi nama Abdullah, semua ada gelaran. Hampa jangan pergi tanya dekat kampung aku ada gelaran juga. Lah dengan mat. Kalau nama Ahmad, mat. Mat dia gelar pula tu, mat biola. Dia panggil mat Goden. Kampung saya mat Goden. Sampai ada mat tu, dia kentut busuk. Dia gelar dia mat kentut busuk. Saya dalam hati duk tanya, kentut siapa wangi ni? Tu digelar. Saya Said ibnu Zubair. Hajjaj kata apa? Laisa anta Said ibnu Zubair, walakin anta Saqi bin Kusir. Dia kata apa? Kamu ni bukan Said orang bahagia, anak orang baik-baik, tapi kamu ni orang celaka, anak orang pemalas. Siapa yang dia sebut tu? Waliullah. Bukan Ustaz Abdullah Khairi macam saya. Kan Ustaz macam saya kena tukar pulau ketam tu biasa. Ini waliullah. Laisa anta Said, walakin anta Saqi bin Kusir. Saqi tu apa? Orang celaka, anak orang pemalas. Said 76 jawab balik. Dia sebut simple ya. Mak aku yang melahirkan aku, mak aku tahu siapa aku. Hajjaj kata, mak kamu celaka sama dengan kamu. Said jawab balik, kalau mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu, mak kamu sama dengan mak aku. Tuan-tuan tengok, dia jawab balik tu. Hajjaj lagi bengang, kurang ajar kau Said. Wahai pengawal, sediakan api yang menyala-nyala, kita bakar dalam api neraka tersebut. Said jawab balik, kamu menyediakan aku api yang menyala-nyala, kamu kata neraka. Sebenarnya Allah akan sedia kamu api neraka yang menyala di akhirat. Kamu akan dinanti dengan api tersebut. Berani 76, kita 76. Ya, tak mau buat apa. Datang ceramah pun duduk tepi-tepi yang nampak. 76 tu nampak. Tak larat lah. Bagi semangat yang 76 ni nak bagi. Bukan nak kata, nak bagi semangat ni. Tengok pakcik kita duduk atas kursi nampak tu. Macam ni kita nak semangat. Tuan-tuan jangan suruh pergi pacak bendera lah. Dah larat dah. Tapi semangat je tak. Dia ni nak ikut kata sihat tak sihat. Tapi datang rumah Allah ni kena semangat. Semangat kuat, dia akan datang. Ini dia semangat ni. Dia kata apa? Mak aku yang melahirkan aku, mak aku tak tahu siapa aku. Celupanya mulut engkau Said, wahai pengawal, pergi cari, dia kata, pergi cari duit yang banyak, letak depan dia. Ni nak beli Said, bawa duit ni, duit emas bang, bukan berim, duit emas. Berim bukan, emas, duit emas. Letak. Ni bukan politik, ni ceramah ni nak bagi tersebutlah berim tuan-tuan. Ni duit emas. Duit emas dia letak. Duit emas. Kalau duit macam mana? Tapi Said kata, duit ini belum tentu melepaskan kamu daripada api neraka Allah. Kalau kamu nak, kamu ambillah Hajjaj. Aku tak nak. Duit emas bang. Ni kita ni tahun depan nak pergi hari raya ni. Bagi kemplekat jam. Kemplekat jam dah tuan-tuan. Tu tak bagi lagi 500. Ni duit ni, ambillah. Kalau duit ni boleh melepas kamu daripada api neraka Allah. Hajjaj lagi bengang. Wahai pengawal, pergi cari perempuan yang cantik menari depannya. Panggil perempuan tu. Tuan-tuan tahu tak perempuan ni macam mana? Perempuan ni tarian gelek. Siapa pernah pergi Mesir? Tuan-tuan pernah naik tak? Tu kapal di atas terusan laut Sungai Nil. Ambil tuan-tuan nampak macam warak sangat Saya pergi tuan-tuan pertama kali student bawa kan, pergi tahun dulu lah. Tahun ni saya tahu dah. Bawa naik atas kapal, ustaz naik, ustaz seronok. Saya pun seronok lah naik. Tarian pertama, tarian sufi. Yang tu, yang pakai lelaki tu, yang ada macam skirt dia pusing. Kan?
Itu tarian sufi tu. Sufi. Kita pun tengok dengan pening tu. Tu dah pusing tu. Teketum. Lepas tu tarian api. Ambil api. Api tu pusing tu. Kita pun alhamdulillah seronok Tarian ketiga, tutup lampu. Tiba-tiba bunyi. Tengok bagusnya tuan-tuan. Atas dia tutup, kemudian beramu-ramu. Ni, tuk saya pun tuk kepiah ni. Saya kata astaghfirullahalazim. Ni apa bawa apa ni? Ustaz, bukan selalu ustaz tengok ni. Saya kata ya Allah, kenapa tak bagi tahu? Dia kata kenapa? Kalau bagi tahu awal-awal, alhamdulillah. Tuan-tuan, ni tarian gelet tu. Ya Allah. Saya pun bagi tahu, kepiah tolong buang. Semua pakat buang tu macam ni. Bukan tu, walaupun kita ni nampak Islamik tuan-tuan, dia datang depan kita kan. Aku ni ya Allah, dia tak nampak aku ni ustaz. Dia tak kira tuan-tuan. Dia ikut baru rentak tu. Yang tu tak apa tu, yang punggung jam tuan-tuan. Ni itulah pertama kali saya tengok tuan. Lepas tu saya tahu dah pergi Mesir. Memang kita tak pergi tempat tu lah, kita tahu dah. Rupanya student-student penayar saya memang kau ancam student-student ni menari ni depan Said. Said kata berhenti, dia kata sesungguhnya kamu perempuan akan dakwah Hajjaz di akhirat disebabkan Hajjaz menyuruh kamu menari di depan aku. Bila sebut macam tu, perempuan tadi terus menangis insaf. Saya silap tuan-tuan tak bagi tahu penari tu kamu akan didakwa di akhirat. Silap terlupa tuan-tuan. Ni bila bagi tahu macam tu, perempuan ni menangis terus lari masuk insaf terus. Hajjaz tuan-tuan tak insaf. Allah lagi bengang dia. Wahai pengawal, kau pegang Said, pusing dia supaya dia tengok aku. Hajjaz Said tuan-tuan, dia cakap dia tak tengok Hajjaz. Dia tengok apa? Dia tengok kiblat. Dia pandang kiblat. Bila pandang, pengawal pegang muka ni pusing ni. Bila pusing tuan-tuan, wali Allah dia baca Al-Quran. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dia kata di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situlah wajah Allah. Allah mawjud bila makan. Allah wujud tetapi tidak bertempat. Jangan tuan-tuan kata Allah di atas, duduk di arasy. Ini mujassimah. Kita tidak tuan-tuan berpahaman demikian. Allah wujud bila makan, tetapi Allah tu tidak di mana-mana. Tuan-tuan jangan laisa kamitslihi syai'un, samakan dengan sesuatu. Allah duduk di atas, duduk bersemayam di atas arasy. Syirik tuan-tuan. Kita kena mengaji, kita mazhab tuan-tuan, Imam Syafi'i ambil daripada Asy'ariyah, Maturidiyah. Kena faham ni, kena mengaji. Sebab bila dia kata dia baca tu tuan-tuan, Hajjaz lagi bengang. Baca ayat Quran lagi bengang. Pengawal, kau pegang Said, kau lambung dia 76. Dipegang Said ni di lambung ni, pegang lambung. Hajjaz di sana, syum lambung 76. Siapa sini 76? Kita pegang lambung dia ni, syum, pum, jatuh 76 bang. Jatuh tu Said baca ayat Quran, dia pegang tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah ini aku dijadikan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah ini aku kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah ini aku akan dihidupkan semula. Tengok wali Allah. Inilah ayat yang kita baca bila mak dan ayah kita mati. Kita yang turun dalam kubur tu, pegang jenazah mak, baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian pusing jenazah mak, ambil 3 gumpalan. Gumpalan pertama letak depan muka, minha khalaqnakum. Letak di sini, wa fiha nu'idukum. Letak dekat tulang sulbi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambil kayu tu penutup, kalau apa nama keranda, tutup.
ataupun liang, ambil tu, baca doa, Allahumma anta rabbaha, kalau mak kita, wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha